Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur daripada 47 tuduhan pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi yang diasaskannya. Hakim Datuk Colin Lawrence Sekira membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Muhammad Dusuki Mokhtar yang memaklumkan Jabatan Peguam Negara ingin memberhentikan semua prosiding terhadap Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri pada peringkat ini. Bagaimanapun, Peguam Bela Datuk Hisham T. Potek memohon agar Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dibebaskan daripada semua tuduhan kerana ia tidak adil kepada anak guamnya. Berikutan tuduhan ke atasnya tergantung tanpa ada kepastian. 24 Ogos lalu, Peguam Bela Datuk Hisham T., Datuk Ahmad Zaidi Zainal dan Hamidi Muhammad Noor dalam satu kenyataan media memohon keputusan representasi yang dihantar pada 8 Disember 2022 dan 25 Januari 2023 disegerakan sebelum pihak pembelaan memanggil lebih ramai saksi dalam perbicaraan kes itu. Permohonan representasi setebal 200 muka surat itu turut dikepilkan surat daripada Ketua Pusruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki bertarikh 20 Februari lalu yang menyatakan agensi itu menjalankan siasatan lanjut berhubung bukti baru dikemukakan oleh pembelaan. Sebelum ini, Datuk Seri Ahmad Zahid didakwa atas 47 pertuduhan iaitu 8 rasuah, 12 pecah amanah dan 27 pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi. Dan untuk perkembangan lanjut mengenai kes Datuk Seri Ahmad Zahid, kita bersama wartawan Syafiqah Damanhuri langsung dari Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Silakan Syafiqah. Baik, terima kasih Intan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Datuk Seri Ahmad Zahid sebentar tadi dilepas tanpa dibebaskan atau discharge not amounting to an acquittal DNAA. Dan apa yang dapat saya kongsikan dalam sidang media yang dilakukan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bersama barisan peguam beliau sebentar tadi, Datuk Seri Ahmad Zahid mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada keluarganya, pemimpin UMNO dan juga peguam beliau. Dan antara yang hadir adalah Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi, Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Norini Ahmad dan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh dan ketua-ketua bahagian UMNO yang juga turut berada di pekarangan Mahkamah Kuala Lumpur sebentar tadi. Dan peguam beliau iaitu Datuk Hisham T. Potek turut memaklumkan pembelaannya dalam kes ini tidak terhenti di sini dan beliau bakal mengemukakan rayuan kepada Mahkamah Rayuan untuk membebaskan anak guamnya atau Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dan perkara itu juga katanya akan dilakukan esok. Dan seorang lagi peguam Datuk Seri Ahmad Zahid iaitu Datuk Ahmad Zaidi Zainal dalam sidang media sama turut berkata tindakan mahkamah ini agar tidak wujud sebarang persepsi negatif terhadap institusi undang-undang di negara ini, khususnya kepada Jabatan Peguam Negara serta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Di antara pembelaan yang dikemukakan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid dalam prosiding semasa keterangan bersumpah beliau dalam pembelaannya di dalam tindakan mahkamah mendakwa bahawa ia merupakan suatu kes pendakwaan politik atau political prosecution. Dan ingin juga saya kongsikan peguam Datuk Seri Ahmad Zahid turut berkata ucapan pembukaan pihak pendakwaan pada awal kes ini mula dibicarakan di Mahkamah Tinggi menyatakan bahawa tidak ada satu sen pun dana Yayasan Akal Budi digunakan untuk tujuan kebajikan, dan pihak pembelaan telah pun membuktikan melalui saksi-saksi pendakwaan sendiri bahawa kenyataan itu tidak benar dan menunjukkan bukti bahawa sumbangan dan projek yang dikendalikan oleh Yayasan Akal Budi melebihi daripada 100 juta ringgit untuk tujuan kebajikan dan amal jariah termasuk membina masjid di seluruh dunia, Mahat Tafiz serta rumah anak yatim dan juga cetakan Al-Quran. Dan apa yang dapat saya kongsikan, sejurus sidang media itu habis pada sebentar tadi, puluhan penyokong Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi turut melaungkan ucapan syukur, Alhamdulillah dan juga Allahu Akbar. Dan saya kira itu sahaja dahulu yang dapat saya kongsikan dari Mahkamah Kuala Lumpur.